Selamat tengah hari dan salam sejahtera bersama saya Ruben Gomez. Kita mulakan dengan laporan ringkas 12. Kerajaan membelanjakan hampir 196.7 juta ringgit bagi diskaun bil elektrik bulanan dan diskaun bil air bulanan lanjutan langkah di bawah pakej bantuan Sarawak Kusayang BKSS 5.0. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata pemberian diskaun ini akan terus memberi manfaat kepada rakyat Sarawak untuk tempoh dari Januari hingga Jun tahun ini. Katanya di bawah inisiatif diskaun bil air, setiap isi rumah dengan akaun domestik akan terus menikmati 25% diskaun. Sementara pengguna domestik dan komersial akan menikmati 15% diskaun dan pengguna industri menikmati 10%. Dalam pada itu, katanya kementerian akan terus bekerjasama rapat dengan agensi pembekalan utiliti di negeri ini seperti Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu dan Laku Management Sendirian Berhad. Ini adalah bagi memastikan bahawa Sarawak dan rakyatnya akan mendapat akses kepada liputan 100% utiliti boleh dipercayai, berkualiti, cekap dan berpatutan menjelang tahun 2025. Bekalan dan harga bawang di pasaran kembali stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan pengguna sehingga Ogos tahun ini. Ini kerana pembekal bawang dari India mula mengeksport bekalan ke luar negara, terutamanya ke negara ini selepas India pulih daripada masalah banjir. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Malaysia sebelum ini terkesan dengan kemasukan bawang dari negara pengimport. Ia susulan terdapat arahan larangan ekspor ke atas semua jenis bawang. Alexander berkata jumlah import bekalan bawang dari negara luar bermula Januari sehingga Disember tahun lalu sebanyak 489,297 metrik tan. Daripada jumlah itu, India merekodkan jumlah pengeksport bawang terbesar iaitu sebanyak 152,519 tan. Sementara itu, katanya KPDN HEP turut bertindak memastikan tiada elemen pencatutan atau tindakan menaikkan harga secara tidak munasabah berlaku dalam pasaran termasuk bekalan bawang. Hasil pemantauan yang dijalankan di seluruh negara sehingga 25 Januari 2021 mendapati kedudukan keberadaan bekalan barang keperluan harian berada pada peratusan keberadaan yang semakin stabil dan baik. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak memuji etika pematuhan peniaga di negeri ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Sarawak Morgan Arumugam berkata hasil pemeriksaan dan pemantauan mendapati kebanyakan peniaga mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Buat masa ini saya juga mengambil kesempatan sini mengucapkan ribuan terima kasih pada semua peniaga lah. Hasil pemantauan kami mendapati peniaga-peniaga di Sarawak ini lebih beretika dan berdisiplin dan mematuhi segala arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian maupun mana-mana agensi penguatkuasaan. Mengulas lebih lanjut, pihaknya sentiasa membuat pemantauan dari masa ke semasa dalam memastikan tiada berlaku perbuatan mencatut serta menaikkan harga barang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu Sejahtera Asia terbitan TVS pada Rabu. Berhubungan kenaikan harga dan buat pencatutan, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah ada di mana-mana peniaga yang mencatut akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan tersebut, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dan Pegawai Memantau Harga dan Pegawai Penguasa akan membuat pantauan setiap hari memastikan tiada berlakunya kenaikan harga di pasaran. Sementara itu, tambah Morgan lagi, peningkatan peratusan mengenai aduan jualan dalam talian kini meningkat begitu drastik akibat penularan pandemik COVID-19. Peningkatan 85 kepada 509 aduan telah direkodkan sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. Beliau turut berpendapat pembelian atas talian adalah langkah bagi mengekang penularan COVID-19.
Ini adalah satu peningkatan yang cukup drastik dan saya di sini mengambil peluang untuk maklumkan kepada market player di luar sana, berhati-hatilah dalam memberi jaminan dan menjual produk kepada pengguna. Jangan mudah menipu pengguna dan pengguna harus tahu hak mereka bagaimana untuk membuat aduan dan membuat pembelian dan lebih peka dengan alam cyber yang baru ini. Majlis Bandaraya Miri MBM kini akan bertindak lebih tegas dengan mengenakan kompaun ke atas semua pesalah yang melanggar prosedur operasi standard SOP berkuat kuasa 26 Januari. Menurut Datuk Bandar Miri Adam E, pihaknya kini lebih tegas dalam memastikan pematuhan SOP memandangkan bahagian Miri masih berstatus merah. Beliau turun padang memeriksa beberapa premis makanan yang terletak di pusat Bandaraya Miri pada Selasa bersama beberapa pegawai kanan MBM dan 6 anggota penguatkuasa untuk memastikan pematuhan SOP bukan hanya di kalangan penjaja tetapi juga pelanggan yang berkunjung. Menurut beliau, pihaknya tidak mahu mengambil enteng perkara berkenaan dan menggesa penduduk sekitar untuk memberi kerjasama sepenuhnya dalam mematuhi SOP dan memutuskan rantaian COVID-19. Kerajaan sekali lagi menegaskan mesyuarat secara bersemuka adalah dilarang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata larangan dan prosedur operasi standard itu terpakai kepada semua pihak termasuk kementerian dan agensi kerajaan. Tidak ada siapa yang boleh terkecuali daripada peraturan dan arahan yang dikeluarkan. In fact, kita mesyuarat sidang khas MKN pun kita laksanakan secara maya saja. Ya, kita secara maya. Jadi tidak ada sebab kenapa ada di kalangan kementerian yang tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Jadi kita tak mahu ada double standard lah. Kalau rakyat patuh, di pihak kementerian juga mesti patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Beliau berkata demikian mengulas laporan terdapat agensi kerajaan dan organisasi lain yang mengadakan mesyuarat secara bersemuka dalam tempoh PKP ketika ini. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memaklumkan slot program TV pendidikan akan disiarkan dalam program Didik TV di saluran NTV 7 pada Rabu 27 Januari. Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata, ia khusus untuk calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2020. Selain itu, ia juga sebagai salah satu usaha berterusan untuk menambah baik pendekatan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tambahan slot ini juga membantu calon SPM membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan yang akan bermula pada 22 Februari tahun ini. Mengulas lanjut, KPM menjelaskan penambahan slot tersebut menjadikan keseluruhan waktu siaran TV pendidikan sebanyak 11 jam setiap hari yang disiarkan melalui saluran TV OK, Astro Tutor TV dan Didik TV. KPM yakin program TV pendidikan yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh murid, guru dan ibu bapa sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah yang berkesan. Jadual rancangan boleh didapati dengan melayari portal rasmi KPM seperti yang tertera. Sejarah tercipta di Amerika Syarikat apabila seorang wanita berketurunan Amerika Pakistan bakal menjadi wanita Muslim pertama menyandang jawatan sebagai Peguam Besar Wilayah di negara itu. Saima Mohsin, 52 tahun, akan menggantikan Matthew Snyder di daerah Detroit, Michigan. Dilahirkan di Pakistan, Mohsin menjadi pendakwa raya persekutuan selama lebih sedekad dan bermula berkhidmat di Pejabat Peguam Amerika Syarikat sejak 2002. Beliau bakal memulakan tugasnya pada 2 Februari ini dan dijangka membawa kepelbagaian dalam kedudukan yang cukup penting. Pelantikan Mohsin bagaimanapun perlu disahkan Dewan Senat terlebih dulu sebelum boleh menyandang jawatan itu secara kekal. Mengikut Perlembagaan Amerika Syarikat, Peguam Besar Wilayah juga adalah ketua penguatkuasaan undang-undang persekutuan di kawasan mereka. Malah turut terbabit dalam proses litigasi yang membabitkan pemerintah negara. Presiden mempunyai kuasa untuk melantik peguam sedemikian di setiap 94 kawasan daerah persekutuan Amerika Syarikat. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TBS
Terus setia bersama kami di saluran Astro 122. Saya Ruben Gomez. Salam hormat dan jumpa lagi.